Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia, salam Jumaat kami ucapkan kepada anda. Penghulu segala hari, dan insya-Allah saya sentiasa doa dan harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan baik-baik sahaja bersama dengan keluarga dan orang-orang yang tersayang. Hari ini 23 Julai 2021 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1442 Hijriah. Hari ini adalah hari terakhir untuk ibadah korban sempena Aidiladha. Tapi apa-apa pun ekoran pandemik yang melanda, biarlah semuanya mengikut SOP yang telah ditetapkan. Baik, pastinya kalau pagi-pagi macam ni ada yang gemarkan untuk makan kuih-kuih kan, kuih muih dan sebagainya. Dan apa yang menarik, hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik iaitu kuih tradisional Sarawak. Kita terus sahaja perkenalkan kepada anda tetamu kita pada hari ini, pengusaha kuih tradisi Puan Hamidah. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Makasih sudi datanglah. Au. Okey, Puan Hamidah tu adalah pengusaha kuih tradisi berasal daripada Seri Aman. Dan kalau kita bercakap mengenai kuih tradisi di Sarawak, ada banyak. Antaranya ada kuih cap, kuih cincin, tebaloi, kuih Cina, kuih sepit lemantak, roti kompia dan banyak lagi. Dan bagi Puan Hamidah di Impun, apa di antara kuih tradisi yang kita usahakan, Puan? Kami usahakan kuih basah. Okey. Sebab yang nak disebut kita tadi adalah kuih kering. Okey. Kami kuih basah yang kami fokus ya dalam membuat kuih bingka. Bingka berbagai-bagai bingka lah. Atas order pelanggan. Watan mestinya nyaman bingkanya. Pagi-pagi bingka, makan bingka 2 ketul, 3 ketul, geruk sendat, minum air kopi, nang anyut kata orang. Okey, musim durian kini Atok nak. Ada mana bingka durian? Ada. Dah start mula dah? Dah, esok ada order. Lebih 10 cuan dah dalam booking. Benar. Benar. Okey, kelak kita nanyanya, sini agak-agaknya orang boleh ngikut nyaput perkembangan di social media nak. Senang orang nangga kuih muihnya ada. Okey, bakat atau kemahiran Puan tu dalam membuat kuih muih mungkin diwarisi daripada keluarga ataupun daripada mak kita ke dari sini? Si ada diwarisi sebab mak dengan mak mentua fokusnya dalam masakan. Okey. Jadi kami berminat dalam kuih tu, bukan saja kuih tradisi, kuih moden, semua ada. Asal ada peluang kami mesti belajar. Jadi kami dari sialah minat kami. Belajar dari sini ya, Kak Hamidah? Banyak macam. Daripada kawan-kawan kah? Daripada Google kah orang kira tu? Google baru tu. Kami bergiat dalam tu, benar-benar untuk berusaha tu. 10 years back, 10 tahun yang lalu. Sebelum ya dah kami mula untuk beri dengan orang sedekah, kayak kawan-kawan datang mula. Pakai rinduk-rinduk aja. Rinduk aja, and then tidak ada feedback, madah sedap. Jadi kami teruslah. Okey. Kita mula bingka. Bingka durian ada. Bingka labu ada. Ada. Apa lagi bingka ada? Bingka Sekaya. Bingka Sekaya. Bingka Nestem. Okey. Bingka Bandung. Bingka apa penerbit? Bingka Dabe ada ke? Bingka Dabe, minta maaf lah belum coba. InsyaAllah lah. Kelak kita coba beri dengan penerbit. Nyaingin katanya. Okey. Bila kita kelakar pasal bingka, kuih bingka macam tu nak, bila kuih basah tu mungkin yang pun si tahan lama ke kuih kering. Betul sih Puan? Betul. Jadi macam ni cara kita untuk polahnya tahan lama untuk customer. Sebenarnya nanya dulu dengan customer bilanya mau. Misalnya madahnya pakai petang, kami akan molahnya pagi. Jangan awal gila. Sebab kadang-kadang orang punya untuk dijual siangnya molah malam. Jadinya si tahan sebab santan tu si tahan. Si tahan. Walaupun kita makan santan dalam kotak nak. Rasanya si sama. Kita makan santan macam ni selalu. Yang pure pun yang pure. Yang naya pun. Memang ada beza rasanya. Bezanya memang ada. Macam ni bezanya apa? Kita makan kotak dengan pure dari segi macam ni beza ya. Lemaknya lain. Lemaknya akan terasa dengan yang original pun dari yang kotak-kotak sebabnya dah proses lah. Proses jadinya lain rasa. Okey. Kuih tradisi ya. Tadi ada bercerita bahawa Kak Hamidah tu, panggilannya Kak Hamidah malah kuih bingka. Selain daripada kuih bingka mungkin ada kuih tradisi lain yang kita olah? Dulu memang ada belajar kuih tongkol. Ada orang jemput tongkol, ada orang jemput bongkol. Bongkol. Oleh kerana
nak cari bahan dia susah. Daun pisang lagi. Oh. Jadi kami kena tok makan untuk di rumah aja. Saya ada makan daun pisang. Pandai-pandai diumpun. Pakai engkah dalam pirek. Macam biasa. Kuih bongkol tapi moden lah. Ini saya dah hal lah. Asal dapat makan ajak bang. So, kadang-kadang bulan puasa orang banyak ingin kuih bongkol. Kadang-kadang bila kita tu kadang-kadang nak puasa sunat dan sebagainya. Isnin Khamis ke apa nak. Ingin juga nak berbuka puasa pakai kuih bongkol lah. Boleh je order. Kita boleh. Tapi saya dah daun pisang. Susah. Okey. Kita nak tahu apa yang mendorong minat kita terhadap molah kuih yang tradisi itu, sebab semua orang berminat sebenarnya. Tapi kita memang orang kata seorang yang berminat dan pandemik menghalangnya yang tetap berjual secara online. Jadi apa yang mendorong minat kita, Puan? Mula-mula belum juga minat. Sebenarnya minat kek lapis, kek moden-moden dulu. Tahun 90-an. Last 90-an. Kami pun berjual kek lapis juga. Jahit pun kami udah. Jahit pun dah coba? Dah coba. Tapi bidangnya lama gila duduk, sakit. Jadi last kami coba bingkai tu dengan masakan. Dua ya, berdiri saja sekejap olah, and then dah siap. Maksudnya macam kek lapis. Bertunggu. Duduk, Allah. Bawa diengon. Punya 8 jam direbut di steam kita nak dikukus kita. 8 jam lah kita siap pergi ke sini-sini. Udah semua dirasa. Itulah minat tidak menghalang rintangan dan cabaran yang perlu dilalui. Dan selepas ini kita nak tanya Puan Hamidah banyak-banyak makanan ataupun kuih-muih tradisi yang beliau usahakan. Yang mana satukah yang paling digemari oleh para pelanggan? Semuanya selepas ini hanya di Sejahtera Asia Pagi Jumaat. A lot of the foreigners are still waiting to come back to Sarawak. I've got long-term guests who are still waiting just to come back and stay with us for 2-3 months. Just for that. So we'll come back stronger. Of course, I'm wishing that Sarawak will go all out. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia pagi Jumaat ini. Kepada anda yang baru sahaja menonton kami, topik pertama kami pada hari ini adalah kuih-muih tradisi di Sarawak. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami pada hari ini ataupun sebelum ini, jangan risau, boleh cari sahaja kami di YouTube. Search sahaja Sejahtera Asia di TVS. Okey, Puan Hamidah. Cakap mengenai YouTube, boleh ceritakan dan kongsikan mengenai YouTube masakan Puan Hamidah? Bukan biasa-biasa, ada juga YouTube, okey? Ceritakan, Puan Hamidah. Okey, mula-mula YouTube atas dorongan suami lah. Okey. Sebabnya nangga kami memang masak banyak macam dan resepi turun-temurun dari arwah mak dan arwah mak mentua. Banyak sebenarnya yang si ada pernah kami tahu, ialah kami mula YouTube. Apa nama YouTube channel kita? YouTube kami Masakan Kak Midah Sarawak. Masakan? Apa tu? Masakan? Masakan Kak Midah Sarawak. Masakan Kak Midah Sarawak. Kalau di social media, kau boleh dicari untuk mereka yang mungkin teringin nak makan kuih-muih tradisi ni, silakan. FB. Di Facebook, Instagram pun ada, Facebook lah. Di Facebook, Hamidah Muhammad. Di dalamnya banyak yang ada kuih kami untuk orang Nempah. Dan untuk sikit juga, oleh kena minat, kami ada malah pulut kuning. Okey. Pulut kuning untuk orang kahwin, orang birthday. Kami pun si tahu bakat kami ada di sini. Kami coba aja malah. And then lepasnya banyak orang order.
Okey. Kuih muih apa yang di Pulau kita tu banyak yang jenis nak basah, Basah. Okey. Tadi sebelum kita berhenti berehat, kita ada tanya Puan Hamidah, banyak-banyak kuih muih tradisi yang dijual, yang mana satu kan menjadi kegemaran para pengunjung. Ni satu yang paling banyak dipesan. Masa tu musim durian. Durian lah yang Bingka durian. bingka durian yang majoritinya. Tapi mun saya dah musim durian, labu, Ni sekarang labuk kau? Bandung, Ni sekarang bingka labu. Lama? Bandung, kayak bingka sekaya. Bingka sekaya. Okey. Kita nak tanya juga. Tok kan musim durian. Sini kita selalu ngoleh durian, pakai stok malah bingka. Di pasar, di belakang Imat semua. Awal lah nak borongnya pakai jadi bahan-bahan bola bingka durian. Okey, ya untuk para pelanggan mun pakai kita dengan keluarga. Puan Hamidah ada berapa orang anak, Puan Hamidah? Anak 3, semua dah berkeluarga. Cucu masa tu 6. Akan datang tambah seorang lagi. Coming soon ada rezeki. Memang sokongan penuh daripada keluarga, lebih-lebih lagi kepada suami. Kalau di set Sejahtera Asia pada hari ini pun si suami ada di sini untuk mengambil video isterinya ditemu buah. Jadi inilah yang kita mahu, sokongan daripada keluarga supaya minat itu tidak terhenti di situ sahaja. Bila bercakap mengenai keluarga ni kan, ada tak antara anak-anak yang mewarisi minat daripada Puan Hamidah ni? Ada. Semuanya anak minat untuk mula. Seorang anak minat masakan yang bungsu, tapi nya lelaki. Yang nombor 2 lelaki dengan yang perempuan tua. Okey. Dia minat juga kuih. Yang nombor 2 yang lelaki dengan bininya yang minat sekali hal kuih. Tapi untuk meneruskan penjualan tu, pengusaha tu mungkin sedalah sebab tidak ada kerjaya masing-masing. Jadi kami dah waris dengan anak-anak buah. Masa tu anak buah kami di Betong giat molah kuih juga. Rugi si belajar sebenarnya. Mau ada kesempatan, mau ada masa, macam tok lah kata orang aktiviti macam tok lah yang kita boleh lepaskan peluang sebab kita mau kuih muih tradisi kita tu terus hilang ditelan zaman. Kita maunya daripada generasi ke generasi kita masih dapat menikmatinya. Okey, tadi untuk para pelanggan lah, untuk kita dengan keluarga ada impun nak sebagai orang molah kuih tu cita rasanya mungkin berbeza. Apa antara kuih muih kegemaran kita? Bagi kita minum petang ke, sapa malam ke apa? Musapa malam sihat lah. Jaga badan oi. Kesihatan juga jaga juga. Untuk minum petang kadang-kadang lah. Kami suka tumpi. Tumpi? Lemantak yang di bola orang. Nyaman. Tumpi untuk makan dengan gula lapung. And then tumpi untuk dingkah udang, sia. Ya aja. And then kadang-kadang puding. Puding untuk marek, puding roti keben. Roti yang bulat-bulat, roti keben lah. Yang selalunya. Okey. Kuih muih tradisi macam di Sarawak tu ada bezanya. Di Sarawak tu antaranya kuih bongkol dan sebagainya. Kalau di Kelantan mereka ada macam seperti contoh kuih akok. Bagi kita lah Puan Hamidah, apa perbezaan antara kuih tradisi di Sarawak dengan di Semenanjung, tangga kita? Di Semenanjung kebanyakannya yang guna gula Melaka. Gula lapung tidak. Kita gula lapung sebab gula lapung tu akan rasa ada sedap sikit, ada masin-masin sikit. Tapi gula Melakanya terus manis saja. Saya dah ada rasa yang ada masin sikit, saya dah rasa lemak. And then kuih Semenanjung kebanyakannya macam di Kelantan, nang kuat manis. Manis betul. Manis. Jala emas, makan telur itik. Kayak kuih apa juga yang makan telur itik. Berendam dengan air gula. Memang manis. Tapi kita di Sarawak, macam kuih perauk, saya ada di Selanjung. Kuih perauk, kuih takir. Kuih bungkus, kita kuih bungkus tapi di Semenanjung yang makan macam kuih apa namanya aja sama juga. Tapi nya si bertutup makan daun pisang. Kuih apa sih ingat lagi dah kami. Nama sekejap bila kita kelakar pasal kuih tu. Keistimewaan kuih muih tradisi tu tiada tolok bandingannya jika kita bandingkan dengan kuih-kuih yang ada pada sekarang ini. Tetapi inovasi itu perlu adalah. Kalau seperti contoh sekarang ini mereka banyak memperbaharui cara untuk membuat kuih tradisi ini menggunakan cheese dan sebagainya. Pada pandangan Puan Hamidah, macam ni kita nak anggap perubahan kuih tradisi tu daripada masa ke masa? Macam ni? Bagus bagi kami sebab tidak mengikut peredaran zaman. Asiknya stick dia macam ni aja. Jadi kena tok nembiak
mun yang nanggai katanya nak si mak. Jadi mun dah ada berubah ada cheese sebab miak ni tu semua cheese. Everything cheese. Everything cheese lah. Ya. Semua cheese. Jadinya akan masak ada rasa beza rasanya. Jadi rupanya pun gacak diberi warna-warni untuk menarik minat sidak. Bilanya menarik minat sidaknya, sidak mau makan, nakkah sidak kenal dengan kuih-kuih tradisi kita. Bila kakak pasal cheese, bukan bingkai durian je, ada bingkai labu, ada kinetok bingkai cheese pun ada. Ada mana? Ada sebab kami ingat kami belajar dengan arwah Kak Do namanya. Sebab kami itu dari NGO PPWS yang banyak belajar masakan kuih-muih. Dari sialah kami minat sebenarnya. Yang pertama maulah bingkai cheese dulu. Ingat kami tahun 90-an. Yang mula-mula. Yang mula-mula mencipta. Ingin kami tu, paksa kami, apa kata orang, spodeng. Kata orang nak mengintai Facebook Puan Hamidah. Facebook kita sekali lagi Puan, boleh dikongsikan untuk mereka Facebook yang ingin mengetahui. Hamidah Muhammad, MUHA, MMAD. Dan YouTube kami, Masakan Kak Midah Sarawak. Okey, Facebooknya Hamidah Muhammad MUHAMAD. Okey, sekali. M. Bukan double M oh? Double M. Double M. Hamidah Muhammad MUHAMMAD. Ni tahu ada adik-adik kakak di luar Sia yang kata orang nak belajar mula kuih-muih tradisi tapi stok sini nak wujud nak. Ada YouTube tadi dengan ada Facebook. Okey, akhir sekali mungkin ucapan kita kepada sidaya di luar Sia. Orang kata mungkin pengusaha kuih tradisi tu macam kini tu rasa give up. Sebab apa? Yang rasa macam nak menyerah kerana melihat kepada keadaan kini tu yang mungkin mencabar nak. Pandemik COVID-19, si dapat nak meriah berjual Sia. Situ pesanan kita sedikit kepada mereka, silakan. Jangan putus asa. Misalnya mun kuih tradisi tu sip jalan sebab masa pandemik tu si ada orang yang beri sedekah, beri naya tahlil ni lah. Kita coba yang lain, coba ke masakan ke, rujukan ke masakan ke untuk menarik minat. Open order untuk masakan ke mi ke selain dari kuih basah ya. Itulah orang kata sedikit pengisian dan perkongsian daripada pengusaha kuih tradisi Sarawak Puan Hamidah Muhammad. Terima kasih Puan Hamidah kerana sudi bersama kami di Sejahtera Asia pagi Jumaat ini. Di pagi Jumaat ini kami doakan agar perniagaan kuih-muih tradisi Puan Hamidah dan keluarga terus orang kata melimpah-limpah rezekinya insya-Allah. Selepas ini untuk blok yang ketiga pastinya kami bawakan kepada anda perkembangan semasa yang perlu untuk menjadi fokus utama anda pada hari Jumaat ini. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia.
kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka. Budiman di mata dunia, semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama, semarak menyala, kedaulatan bangsa lahirkan rasa hormat. Bumi Sarawak nan permai, saksi sejarah, sejahterakan perdamaian di persada bumi Borneo. Erti perjuangan, masa lalu kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka. Budiman di mata dunia, semesta bergema, suarakan syair ragam budaya. 22 Julai, sejahtera Sarawak. Erti perjuangan, masa lalu kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka. Budiman di mata dunia, semesta bergema, suarakan syair ragam budaya. 22 Julai, sejahtera Sarawak. Montaj baru Sejahtera Wow. Asia Saya pun sejak terkejut. Hari Sarawak Cantik. semalam Betul. kan. Assalamualaikum sekali lagi mengucapkan kepada anda yang baru menonton kami di Sejahtera Asia bersama saya Ghazali Zawawi dan Wan Alif seperti biasalah abang pantun. oh dah ada pantun. Ada pantun. Hujung tapi ke untuk awal penutup, Merik? penutup je, penutup. Okey, je. penutup Okey, sebelum kita nak bawakan kepada anda perkembangan semasa yang perlu anda cakna, terutamanya status terkini COVID-19, kami juga nak nasihatkan semua rakyat Malaysia supaya sentiasa terhidrat dan berhati-hati dengan gejala penyakit berkaitan haba yang disebabkan dehidrasi akibat gelombang haba. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani menasihatkan orang ramai agar mengelak daripada bersenam ketika cuaca panas terik untuk apa? Mengelakkan kenaikan suhu teras badan dan berisiko mengalami tekanan tambahan. Malah menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia kini berada dalam fasa monsun barat daya yang mengakibatkan iklim panas dan kering dari sekarang hingga lebih kurang pertengahan September nanti. Antara tips yang disarankan adalah mandi dengan kerap, kerana mandi dengan kerap adalah baik untuk menyejukkan badan dan boleh membantu mengurangkan suhu badan selain daripada minum air kosong yang betul. secukupnya. Itulah
sekarang ini tengah musim panas, cuaca pun tak menentu. Kadang-kadang panas terik, lepas tu hujan lebat kan. Kena betul. jaga kesihatan. Okey, kita nak mulakan perkembangan kita Wan Alif dengan bawakan kepada mereka status terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam 22 Julai 2021 yang mana kes sembuh yang dicatatkan adalah 8,436 kes. Kes baharu positif terus menunjukkan trend peningkatan. Kalau pada hari sebelumnya 11,985 kes, saya ulang 11,985 kes. Semalam kes baharu yang dicatatkan meningkat kepada 13,034 kes di seluruh Malaysia. Juga duka cita dimaklumkan kes kematian yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 134 kes dan ini menjadikan jumlah kes kematian setakat ini adalah 7,574 kes. Kalau kita lihat di skrin sekarang ini, Selangor mencatatkan kes yang tertinggi iaitu 6,049 kes diikuti oleh Kuala Lumpur 1,611 kes. Kalau kita lihat Sarawak pun meningkat juga boleh Wan Alif berikan perincian untuk COVID-19 di Sarawak Wan Alif. Ya, terima kasih guys. Dan untuk di Sarawak merekodkan 644 kes baru positif. Naik pula guys. Risau pula kita. Betul. Tapi yang Jawatan Kawasan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media harian memaklumkan daerah Kuching kekal merekodkan kes tertinggi iaitu 258, diikuti Seratok 131, Miri 126, Seriaman 27 dan juga Sibu 22 kes. Daripada jumlah kes harian tersebut, 25 adalah bergejala manakala 280 tidak bergejala termasuk satu kes import yang dikesan. Tiada kes kematian, alhamdulillah semalam saya ada kes kematian Gasol. Alhamdulillah. Dan 2 kluster baru direkodkan iaitu kluster Ulu Seluar Seratok dan juga kluster Abu Benggang Seratok. Masing-masing mencatatkan 164 kes positif yang dikesan daripada kedua-dua kluster terbabit. Dan besar harapan kita agar kita terus meningkatkan kawal ke diri kita, jaga diri kita pun ada orang lain nak jaga siapa lagi dah betul. Ya, sebab walaupun kita dah dapat vaksin pertama, vaksin kedua, ia tidak bermakna untuk kita terus leka hidup dalam norma baru. Kita selalu pesanlah makin ketat peraturan kah sialik peraturan ketat kalau longgar kan terpulang kepada kita. Mun kita layak, mun kita ambil mudah, mun kita kata orang ambil de aja nak, kes memang akan tetap meningkat. Jadi lindung diri, lindung semua. Perincian untuk kluster baru tersebut saya juga akan bawakan kepada penonton Wan Alif. 2 hari lepas kita catatkan 76 kes varian Delta di Sarawak. Itu juga perkara yang membimbangkan. Kita tak nak ini menular. Dan JPBNS malam juga memutuskan 3 lagi lokaliti di Sarawak diarahkan menjalani PKPD iaitu melibatkan 3 buah rumah panjang iaitu 1 di Pakan manakala 2 di Bakong Beluru. Sementara itu macam Wan Alif katakan tadi 2 kluster baru telah diisytiharkan dan ini membabitkan kluster komuniti penduduk 2 buah rumah panjang di daerah Seratok. Kluster baharu pertama ialah kluster Ulu Senulau di Seratok melibatkan penduduk sebuah rumah panjang yang dikenakan PKPD di Nangagong Ulu Senulau di daerah Seratok. Manakala kluster yang kedua ialah kluster Abu Bengang di Seratok juga melibatkan juga sebuah rumah panjang yang dikenakan PKPD di Abu Bengang Kerian di daerah Seratok. Jadi setakat ini secara keseluruhannya terdapat 94 kluster COVID-19 yang masih aktif di seluruh Sarawak dan daripada jumlah itu 12 kluster merekodkan pertambahan kes baharu. Okey, masih lagi bercakap mengenai COVID-19, vaksinasi dan sebagainya. Kita tahu negeri Sarawak antara negeri yang terpantas dalam proses pengedaran vaksinasi. 2 lagi kluster baru dilaporkan tadi sudah kita bawakan. Sekarang ini remaja untuk calon SPM tidak akan diberi vaksin dalam masa terdekat kerana kata pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 ITF, golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun tidak akan diberi vaksinasi dalam masa terdekat dan ini adalah termasuk calon-calon sijil pelajaran Malaysia. Menurut CITF, ia bagi mengelakkan sebarang risiko kes radang jantung selepas individu remaja mengambil dos kedua suntikan vaksin COVID-19 seperti kajian di Amerika Syarikat. Bagaimanapun, keutamaan ketika ini adalah bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk melengkapkan fasa 2 dan memantapkan pelaksanaan fasa 3 di seluruh negara. Apa yang paling penting, kita utamakan dulu terhadap pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan ini agar kita segera dapat berpindah ke fasa yang lebih baik. Kan? Ya, betul. Dan ini berita yang ataupun kupasan yang terhangat dikatakan di media-media sosial dan warganet pun apa kata orang tu menjadikan berita ini ataupun topik ini sebagai satu bualan hangat. Dan terjawab sudah kontroversi daripada Ustaz Abid Liao di mana Ustaz Abid Liao bersuara di Instagram live-nya pada semalam iaitu menerusi penjelasan Ustaz sendiri
iaitu dia berkata saya pergi kerana ke sana pakai duit saya sendiri. Dan tiket kapal terbang pun saya disponsor. Dan saya tidak pernah buka tabung untuk pergi ke Gaza. Dan rata-rata warganet kagum dengan penjelasan daripada Ustaz dan semua persoalan dijawab dengan berhemah dan juga tiada menimbulkan sebarang kontroversi. Dan rata-rata pengguna media sosial juga GAS menyatakan bahawa Ustaz tidak sepatutnya menerima kata-kata penghinaan sedemikian. Sebab ialah kita asyik tahu apa sebenarnya yang berlaku. Apa yang apa yang terjadi kepada Ustaz. Tapi apa-apa pun pengejarannya di sini GAS, kita asyik dapat fikir apa ataupun kesalahan orang, kecuali orang itu sendiri yang akan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kepada semua yang tertanya-tanya tentang apa yang berlaku. At least terjawablah, sekurang-kurangnya terjawablah pelbagai persoalan. Juga memetik kata-kata Tun M yang pada susah nak masuk ke Gaza katanya. Mungkin ia juga antara persoalan yang tercetus dalam kalangan Malaysia dan akhirnya Ustaz Abed Liew tampil menjawab segala persoalan tersebut. Ya, betul. Kita harapkan yang terbaiklah untuk kekusutan ini. Okey, selepas ini kita ada ucapan rakyat bersempena dengan Hari Sarawak 2021. Okey, dah bersedia? Apa kata? Kita saksikan. Sarawak Day 2021. Selamat menyambut Hari Sarawak, jaga Sarawak into Sarawak. Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2021. Didoakan semoga Ibu Pertiwiku akan terus maju jaya, aman sejahtera, bertambah makmur dan dirahmati. Sarawak gemilang untuk semua. Uha! Saya Khairuddin bin Rahman, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, mewakili warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak ingin mengucapkan Selamat Hari Sarawak ke-58 kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan komuniti Negeri Sarawak. Kami juga ingin mengucapkan selamat tahniah kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam merajut kecemerlangan Negeri Sarawak. Sarawak gemilang untuk semua. Saya, Major Jeneral Datuk D. Zulkafli Haji Mustafa, Panglima 1 Division, mewakili seluruh peringkat pegawai dan anggota Tentera Darat yang sedang bertugas di negeri Sarawak, mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2021 kepada saf kepimpinan negeri Sarawak yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta segenap lapisan masyarakat di negeri Sarawak dengan irigan doa semoga negeri Sarawak terus gemilang, cemerlang dan makmur sepanjang masa di bawah lembayung keberkatan dan kerahmatan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Agi hidup, agi ngelaban. Sarawak gemilang untuk semua. Sempena Hari Sarawak yang ke-58, saya disipi Manca Atta, Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak bagi tahun 2021 kepada seluruh rakyat Sarawak dengan harapan semoga Sarawak akan lebih maju jaya, aman, makmur di masa akan datang dan semoga penularan COVID-19 di negeri Sarawak ini dapat dibendung dengan sepenuhnya. Daripada Ketua Polis Daerah Kuching, saya mengucapkan dan mensyaikan ucapan selamat menyambut Hari Sarawak. Sarawak adalah negeri yang pesat membangun, pelbagai suku, pelbagai kaum dan pelbagai agama hidup aman, damai dan harmoni. Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2021. Selamat menyambut Hari Sarawak daripada PDRM Kuching. Hai, salam sejahtera. Saya Sapuk Biki, bekas peninju negara, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Selamat Hari Sarawak. Semoga Sarawak akan terus gemilang serta harmoni dan diharapkan Sarawak dijauhkan daripada gejala penyakit yang ada sekarang. Selamat Hari Sarawak. Sarawak gemilang untuk semua. Kembali bersama saya Wan Alif, seperti mana yang kita tengah cakap ataupun bincangkan tadi, iaitu projek iBarrio Unimas. Satu adalah projek pembangunan komuniti, terutamanya mereka di luar bandar dalam komuniti di
pedalaman-pedalaman. Dan Doktor, seperti mana yang dimaklumkan oleh kerajaan, iaitu menerapkan penggunaan IT secara aktif dan menyeluruh di negeri Sarawak ini terutamanya lah, dan di Kepulauan Borneo kita, terdapat fenomena bandar besar kota dan sebilangan orang di kawasan luar bandar yang masih lagi tidak mampu ataupun tidak memanfaatkan teknologi ini. Jadi Dr. Pauline boleh ceritakan ataupun pendapat Dr. Pauline terutamanya dalam konteks projek di Bario ini. Okay. Dalam kita menerap masyarakat luar bandar dalam dunia digital, betul. ada 3 perkara yang kita perlu fikirkan. Yang pertama, polisi kerajaan itu amat penting. Dia menjadi dasar kepada apa yang akan berlaku. Yang kedua, teknologi itu sendiri. Bermakna mesti ada pemberian teknologi ataupun pembekalan teknologi itu memang mesti ada, so they have ada akses. Yang ketiga, mungkin kita rasa itu perkara dalam 3 hal ini mungkin perkara kecil, tetapi itu adalah satu perkara yang sangat penting. The people themselves, masyarakat itu sendiri, sama ada mereka bersedia, bersedia menerima, sama ada mereka ada kesedaran, adakah mereka ada keinginan untuk memahami dan memakai dan menggunakan teknologi. Dalam kajian kami, oleh kerana bukan hanya di Bario saja, selepas Bario kita telah ke Long Lamai bekerja dengan untuk menjalankan kajian di kalangan masyarakat Penan, lepas itu Lun Bawang di Baklalan, lepas itu ada juga di Sabah dan Semenanjung Malaysia. Kerana kita ingin melihat budaya masyarakat itu, bagaimana dia mempengaruhi penggunaan digital teknologi, bagaimana kebudayaan itu mempengaruhi penerapan teknologi itu sendiri dan keadaan kehidupan sekeliling sekitar mereka. Dan kita melihat mereka, jika mereka diberi penerangan yang jelas dan memberi training yang baik. Mereka mempunyai keupayaan. Tidak kira sama ada mereka telah pergi sekolah atau tidak. Mereka mempunyai kesedaran dan keupayaan untuk menerap teknologi itu. Apakah kebaikan dan menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Walaupun pendidikan dari sudut akademik tidak diterima dengan sempurna, tetapi penggunaan teknologi ataupun penerapan dalam IT ini mereka boleh terima dengan cepat ke mana, ataupun macam mana boleh dikatakan di Bario tu, bila kita dedahkan tentang teknologi ini, penerimaan mereka kalau diambil masa, kalau kajian doktor sendiri berapa lama sebenarnya? Okay, Bario misalnya pemimpin itu, golongan pemimpin masyarakat itu sangat visionary. Mereka ada wawasan dan ini teknologi ini amat penting untuk masyarakat masa depan. So mereka ingin menerap. So kita memberi training. Training, selepas itu kita ubah suaikan teknologi itu dengan keadaan mereka. Kita tengok landscape kehidupan mereka lah. Kita kena ubah suai. So we co-design, we co-design, we co-create with the community untuk sesuaikan dengan keadaan mereka dan kepentingan mereka. Misalnya di Bario dulu, mula-mula kita pergi, hanya dalam satu minggu itu hanya 3 penerbangan kapal terbang pergi Bario. Lepas itu pada masa itu hanya ada 1 lodging house untuk turis. Oleh kerana Bario kita memperkenalkan tourism, kita promote Bario Halian menggunakan di internet. Lepas ini hari ini ada 3 penerbangan, 3 flights a day ke Bario. Dan sekarang ini berapa mau sampai 30 homestay di Bario. Sudah maju sudah. So internet itu dia ada kesan. Penting dan kesan penting. Nampak pelaksanaan penyebarluasan penggunaan internet di luar bandar ataupun di pedalaman ini berkesan dan mampu meningkatkan sosioekonomi kawasan tersebut. Daripada 1 homestay, sekarang dah banyak homestay dekat Bario, betul tak, doktor? Betul. Dan untuk rujukan masa depan, doktor, yang ini pentinglah sebab kita nak teruskan pelaksanaan ataupun projek yang terbaik ini kepada komuniti luar bandar. Dan apakah harapan doktor sendiri untuk kajian antropologi, sosiologi dan juga bidang berkaitan di Sarawak
atau di Malaysia untuk benar-benar menangkap intipati identiti Asia Tenggara itu sendiri? Jika kita kaitkan dengan digital teknologi, kerana kita berbicara tentang iBario, digital teknologi dan antropologi dan identiti Asia itu sangat penting. Antropologi adalah satu bidang kajian yang sangat penting mengambil kira kepelbagaian budaya. Kita memahami kenapa budaya itu berbeza dan bagaimana keadaan sekitar mempengaruhi kehidupan sesebuah masyarakat lalu membentuk tradisi dan budaya. So itu kita memerlukan digital teknologi untuk menyebarkan pengalaman setiap masyarakat supaya kita mempunyai pemahaman budaya yang jelas dan kita memahami perasaan masyarakat yang kita mungkin rasa tidak begitu penting, tetapi apabila kita mendengar suara mereka, cerita mereka, sejarah mereka, kita mempunyai simpati, kita mempunyai itu baik untuk kita diri kita sendiri. Kita kena setiap kita manusia mempunyai perasaan keperimanusiaan, naluri dan juga hati masing-masing. Jadi projek seperti iBario ni memang memberi kesan yang mendalam terutamanya kepada komuniti Dula Banda dan juga kepada mereka yang ingin kenal sejarah-sejarah yang berada di pedalaman negeri Sarawak. Terima kasih kepada Dr. Pauline Bala, Profesor Maria Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bersama kita hari itu dan juga merupakan pengarah Institut Pengajian Borneo IBS Uni. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Walaupun hanya seketika tetapi sangat menarik, kupasan yang sangat kata orang mendalam. InsyaAllah kita boleh jemput lagi selepas ini. Dan itu saja daripada kami di Sejahtera Asia pada hari ini. Tapi sebelum itu seperti biasa Sarawak Gemilang untuk semua, saya ada pantun sedikitlah. Ambil buluh jadikan galah, jolok rambutan tepi kolam. Nasihat ibu jangan dibantah, jadi petunjuk sepanjang zaman. Sekian dulu daripada saya, Wan Alif, untuk Sejahtera Asia hari ini. Jumpa lagi di hari lain. Tetapi esok kita masih lagi Sejahtera Asia bersama pengacara-pengacara Sejahtera Asia. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye-bye. Sarawak